Assalamualaikum guys, bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff untuk satu lagi edisi. Dan untuk edisi kali ni aku ada special guest guys. Kita ada Rayleigh. Okay bro, how are you? Thank you masuk I punya channel lah. Aku very appreciate abang invite saya lah. Benda yang baik kita kena kongsi dengan audience bro. Pertama sekali, sebelum aku minta Ray introduce dia punya diri, first sekali aku nak minta maaf lah, sebab dah lama ada gap Ray. Sebab I stop itu before Chinese New Year. And sekarang ni dah quite agak 2 minggu dan baru ada this new video. Tapi sebab biasalah kita semua busy kan. You pun busy raya juga. Makan-makan, minum. Makan-makan, minum kan. Ray, I think this video is going to be very informative lah. Jadi untuk korang semua yang nak tahu pasal pronation, pasal axis, pasal korang punya stride dan macam mana nak improve korang punya running form especially, korang kena tonton sampai habis guys. Sebab jarang-jarang kita ada specialist dekat channel aku. Tapi sebelum tu Ray, diorang kena klik subscribe button dan tekan loceng kat sebelah dia for notification. So nanti bila ada new videos, kita boleh layan sama-sama lah. First kali Ray, introduce yourself. Nama saya Ray. Banyak orang panggil saya Ray ke, ada Rayleigh lah. Sun King pun ada, Mountain King pun ada. Okay, just panggil saya Ray saja. Saya ada seorang coach, trail running coach and also road running coach juga. So sebelum ni saya pun jadi coach, saya pun seorang pelari. Tapi I born from pelari tenai. Saya bukan road runner juga. So anyway, stage to stage, saya pun kena belajar road running juga. Sebab road running is the fundamental of running. Because kalau kita fundamental running tidak erti, tidak betul, apa sport kamu buat tu selanjutnya akan bersalah. Tak efisien. Dan yang paling bahaya boleh cause injury. Betul. So itulah saya mendapatkan saya punya experience. So that is why I go through study education. Then you masuk certified punya kelas. Under ISN. Saya pun ada masuk sport science, under sport science. And also the running punya post method. Ini memang sangat famous punya and also proven in US and banyak negara. Even the Marine, US Marine dengan German Marine pun pakai teknik ini untuk for post method berlari dengan teknik. So thirdly adalah saya punya experience of nutrition juga, sebab saya pun belajar certified from the WADA. WADA adalah dekat Malaysia kita panggil amarah. Ada kita makan nutrition tu betul ke tak? Ada bahaya tak bahaya? So sangat-sangat experience you. Basically I tengok that video dengan Rumi, you dah 20 years punya ni 20 years ago you start ni. 20 years ago. So lagi satu guys, kalau macam korang nak tengok detail explanation daripada Ray dan Abang Rumi untuk injuries, boleh tengok dia punya past video dengan Ray juga. Tapi that one you buat dekat dalam you punya kedai. Sekarang ni kita outdoor session lah. Rumi punya experience adalah dia touch on kebas 6. Foot numbness kan. Sebab memang kalau sometimes memang boleh rasa macam tu Ray. Memang kalau punya kasut tapak tu tidak bagus, dengan plus injury, dia akan berjadi tu. So kalau macam korang nak info on injuries, numbness, korang boleh check Abang Rumi punya previous video dekat dia punya channel Al Rumi. Jadi Ray, untuk this session, sebelum ni I ada banyak review kasut lah. Most of the times memang kasut neutral lah. Lepas tu tapi sebab kita punya audience ramai tau. So most of them juga kebanyakannya flat feet dan overpronate. So I banyak dapat question. Dan you tu question yang paling popular lah. Bang, kalau saya flat feet ataupun overpronate, apa carbon plated shoe yang sesuai untuk saya? So this question
untuk I akan cakap based on experience yang macam kawan-kawan I yang flat feet ataupun ada runners yang flat feet yang dia pakai kasut apa, dia rasa okey, then I akan share lah. Tapi untuk this session, nanti last kali kita akan address this question lah. Okay. Tapi first kali kita nak start berkaitan dengan I nak cerita pasal stability shoes dulu hari. Sebelum I touch on the shoe type dulu, Okay. I memang bagi tahu pasaran semua kasut sekarang adalah di dalam dia memang ada lapis insole dia. Tapi lapis insole ni adalah default. It's always a default. Okay. So dia default untuk ke semua orang biar kaki untuk berpakai dalam kasut tu. Kenapa dia nak lapis insole ni? Sebab base dia dalam base ni. Dekat dalam tu guys. Dalam base ni. Base ni semua adalah keras. Betul. Dan flat juga. So dia tak boleh buat certain shape untuk mensesuaikan dia tak boleh buat macam dia untuk ni dia buat high punya ni kan. Sebab kasut pasaran dia kena buat mass production. Betul. Kalau dia buat certain saja, kasut tu banyak ke SKU. So one SKU size 4 sampai hujung 12. Betul. So memang menyusahkan pasaran dia. So that's why kita tidak boleh salahkan jenama kasut. Betul. Because that is a mass production. Yes. So that is why dia ada kasut stability, betul, ada stabil, compound neutral, and so on. So kenapa dia orang buat macam tu? Dia buat macam tu untuk minimizekan foot type tu yang sesuai untuk pakai. Dia just minimize, dia tak complete. Dia means the design adalah average yang paling common lah. Yes. Tapi dia tak boleh nak cater specific type untuk cannot specific. Betul. It's unable to cater specific. So if need to be specific, yes, you need to do custom insole lah. Yeah, betul. Atau yang aku sekarang nampak punya prefabricate insole. Betul. Tapi yang ni kita akan masuk kemudian. Kita akan deep dive. Kalau nak tahu Ray, Master 2020, this is my very first carbon plated shoe lah. Very first carbon plated shoe. Dan bila I pakai, I memang all this while I memang boleh katakan supination lah. So I landing mostly dekat belah luar, dekat mid foot, belah luar. Tapi I punya masalah, dia tak balance. Belah kanan dengan belah kiri lain tau. So kalau you boleh tengok dekat sini, ni I punya belah kanan. Ni belah kanan guys. Kalau macam korang boleh tengok aku punya video Vaporfly yang lama aku retire kasut ni. So ni belah kanan. Tapi belah kiri macam ni. So dia punya carbon plate pun dah nampak So I pun fikir macam mana I nak improve I punya stride lah kan, supaya dia punya wear marks pun balance kan. So I beli insole ni. So I beli this one. Ini bukan I cakap saya saja, bukan I cakap sekadar nak tunjuk orang punya produk. I memang beli, I dah pakai daripada 2020. I pakai this one. Ini dia guys. Dia memang lembut macam gel, macam silikon. Lepas tu bentuk dia macam wedge tau. Jadi kalau macam saya supination, I akan letak macam ni, wedge dia belah luar. Jadi bila kita landing tu kita rasa macam kita akan nak landing ke dalam lah. Nak dapatkan balance tu lah. Tapi end up jadi macam ni jugalah. So lepas tu I dah tak pakai lah. Bila I borak dengan Ray kan, so I automatically teringat I pernah pakai insole lah. Jadi bila I datang, Ray tunjuk the product, memang ini dah lain kan. Because dia punya design, dia punya structure, function dia memang totally different. So Ray boleh sentuh sikit macam mana Q-Rex sole ni berbanding dengan insole-insole yang lain lah. Sebelum kita touch on introduction Q-Rex sole, saya kena bagi pengetahuan yang memang mutamat ni. So kalau ada kesakitan atau dia foot, atau kamu tidak tahu kamu punya foot punya type tu, flat ke, high arch ke, medium arch ke, apa kan, sila pergi buat assessment dulu sebelum membeli kasut atau menjumpa specialist untuk kasut. Betul. Kena pergi check dulu. Make sure you check dulu. Then second thing, banyak kedai kasut dia ada measure you punya tapak. Betul. Tapi dalam scientific
sebelum kamu memilih kasut, ada satu step lagi. Selepas tapak ke kentau tapak, selepas tu adalah leg axis. Ini betul-betul new knowledge dekat aku, guys. Ya, kena tahu leg axis ni. Macam mana kamu berdiri tu adalah bergaya macam mana, straight ke, boleh ke, knock knee ke, macam tu. Ya, you kena tahu ini sebab ini akan berkaitan kerana berjalan punya styling. Betul. Ya. Ini bila you cakap pasal ni kan, first thing yang I terfikir kan, okay, sebab apa ada certain runner dia flat feet. Normally kalau flat feet dia akan overpronate lah, dia akan makan dalam lah. Makan dalam. Tapi sebab apa ada runner yang flat feet tapi dia makan luar? Makan luar. That's why kepentingan leg axis, guys. Dan sebab apa bila ada runner yang high up tapi dia jatuh ke dalam? Jatuh ke dalam. Kita boleh kata leg axis ni is another variable yang menentukan cara you step. Cara step dengan the alignment of person. Balance, betul. the person punya balance. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang macam ni kan, slouchy kan. When dia berdiri dia sangat suka macam ni. Sebab Ivan suka macam tu lah. Ya. Actually penonton-penonton ini semua habit lah. Habit. Dia habit ke apa? Ini akan tidak mengurangkan, akan menambahkan injury atau imbalance body. Dia closely related to muscle lah, dekat bahagian bawah kaki. So sebab tu kita bawa kita bawa sampel kat kaki ni. So dia ada tunjuk dekat dalam kan, dekat dalam dekat mana bahagian muscle. Lepas tu macam mana dia memainkan peranan dalam kita punya stride lah. Okay. So first thing I tunjuk yang kaki yang medium. Okay. Ini kaki medium. Ini adalah manusia yang paling saya. Okay. Ya, yang paling ideal natural. Condition lah. Ideal condition. We call it neutral. Okay. Neutral fit. So ini neutral fit, kita punya bawah sini kita boleh nampak dia sudah ada arch. Okay, boleh nampak arch. And then you boleh nampak dia punya ini saraf arch ni, merah ni. Dia merah kan? Merah ni dia ada lengkung. Ada lengkungnya. Okay, so ini adalah sehat. Then you pun tengok dia punya muscle tu, biru-biru ni, muscle ni, ligament muscle ni, semua connect dekat kita punya saraf arch ni. Ada connection. Tengok semua ada connection dia. Yang merah tu kan? Dia tiada merah lah. Dia tiada putus, tiada ketinggalan dia. Dia memang dekat sana, melekat dengan dia. Okay, let's say kita compare flat feet. Anda puan-puan dan puan-puan nampak flat feet punya ini, dia punya arch ni sudah jadi straight, tak ada lengkung. Dia dah collapse. Straight ni. So kalau saraf ni bersentuh dengan lantai dalam masa yang panjang, akan berasa sakit. Yelah, betul. Mesti ini berasa sakit. Dia tanya semua berfepit, dia akan bersakit, tidak selesa, kebas. Means itulah sebenarnya yang cause you rasa macam injury, tak selesa. Inilah isu dia. And then plus kamu punya bone ni, ankle bone ni akan meluntar keluar. Akan sebelah keluar. So ini kamu akan nampak kamu punya kasut yang sebelah dalam ni akan berkoyak macam ni keluar. Ada run of the shape macam tu. So you boleh balik uji lah tengok tu. And then you tengok masa yang biru-biru ni dah berpisah dari sudah putus. Sudah putus, tengok sini sudah putus. Sini atas ni pun sudah putus. So that's why kaki itu imbalance lah, akan menjadi leg axis. Sama juga dengan yang high arch lah. High arch pun sama lah. Ini high arch. Yang bahagian biru dah putus dengan ni kan? Yes, dah berputus. Ni dah berputus. So sini ini adalah panggil high arch. Ini yang terlampau high. Ini high adalah orang yang banyak suka pakai high heel. Okay. Dan yang atlet macam melompat kolam. Okay. Steeplechase Ya. And then yang pemain training itu ballet. Yang ballet dia akan ada macam ni high arch. Tapi ini kemungkinan sangat sikit. Less than 1% or 2% saja. So lagi satu Rin, sebenarnya kaki kita daripada neutral boleh jadi macam ni tak?
Boleh ya. Ni soalan yang saya akan tanya. Boleh ya. Boleh. Saya berjumpa banyak contoh anggota polis dengan anggota Angkatan Malaysia. ATM Malaysia. ATM. ATM, Tentera Malaysia kita. Dua-dua ni memang bermasalah. Sebab saya tahu sebelum masuk angkatan tak boleh. kamu tak boleh flat fit. Kalau flat fit disqualify. Langsung boleh jadi tentera dengan polis. So masa diorang masuk memang neutral. Tapi sudah masuk semua saya jumpa flat fit. Kenapa? Sebab diorang pagi-pagi sampai petang kena marching pakai pun dengan berdiri masa panjang lama. So saya pun banyak kesian dia orang. Kita pun banyak bersupply dengan angkatan tentera. Kalau sesiapa tuan-tuan puan-puan adalah tentera dengan polis, kalau pun ada permasalahan trafik, ya kita ada solusi dia. Kamu boleh letak dalam kamu punya kasut yang leather tu dengan kasut yang boot tu. Then dia akan correct balik. So abang tuan-tuan puan-puan jangan merisau. Sekarang ni I rasa you boleh explain. Sebab you specialist tau. Maknanya you pun belajar pasal biomechanics. Sebab kadang-kadang kan bila kita lari kan, kalau kita overpronate ke kita ada pronate, kita selesa kita tak injury sebab benda tu kita punya biomechanics. Kita dah memang habit dah. Kita dah biasa buat macam tu kan. Kita tak rasa ni, tapi boleh jadi benda tu tak betul pun sebenarnya. Dan kita perlu betulkan lah. Dan sekarang you explain to the audience macam mana correct running form boleh improve you punya running dari segi you punya landing, you punya top off. Lepas tu even masa berjalan pun kan, even berjalan pun you pakai kasut biasa. Kalau kamu nak berjalan kaki dengan berlari dengan correct biomechanics adalah first thing first, as I always say, kena tahu your foot dulu, and also your leg assist. Okay, dengan plus gaya kamu berdiri. So actually kita buat kita ada buat satu assessment bukan saja untuk mesis for runners bukan make sure ini tapak kaki dengan leg assist saja. Kita akan buat satu panggil 3D motion walkthrough. Contohnya adalah saya ambil satu camera device, you berlari depan saya ambil kamera, dari segi itu kita boleh dapat scan, dan kita sudah tahu what kind of style running you are. Tengok you punya body degree tu masa you berlari tu, kita tengok you ada berlari alignment ke tak. Forward ke atau backward ke atau too straight. So saya ada device ni. Saya ada device ni. Tapi belum tunjuk dengan saya lah. Ya, saya belum tunjuk lagi. Kalau penonton nak merasakan atau tadi sendiri punya running style, boleh jumpa saya. So saya ada motion untuk buat. I think for the audience as well lah. Assessment kita buat, tapi dia stop setakat tapak kaki je. Dia stop dekat first step je. Dia start dekat first step. Even though you pergi kedai-kedai yang beli insole ke atau buat custom insole juga, dia orang pun is here ni. Dia stop dekat level 1 lah. Level 1 ni. So why here? Here adalah Q-Rex adalah is a scientific designer. Because brand ini dia is a venture together with Taiwan and German technology with the scientist. Scientist ni dia bukan design sengaja saja. Dia pun kena minta atlet. Betul. Atlet dari berbagai sukan untuk test and trial, and then membelajarkan dia orang punya teknik berlari dan sebagainya. Dia ambil data tu, then baru boleh justify. Ini is proven by scientific. That's why dia ada dua cara ni untuk assessment dan dapatkan finishing product yang sedia ada sekarang. I ada dapat soalan juga. Sama ada kalau runner yang memang overpronate flat feet ni boleh cure tak? Sebab I punya jawapan sebelum ni, I cakap macam kita boleh, contoh kalau macam dia, I cerita sikit pasal stability shoes bila someone pakai stability shoes, ada yang berfikiran bila pakai stability shoes dia akan cure flat foot. Dia takkan cure. Actually, apa yang I punya cakap, stability shoes ni
dia ada harder section dekat belah dalam. So bila landing tu dia assist supaya tak collapse lah. Itu je. Dia established shoe actually is simple to say. Maintain what you are. Yes, betul. Basically konsep dia sama macam I punya ni, yes. Kita letak weight, so bila I land kita prone to ni lah. It just maintain where you are. But tapi dia ada improvement nya. Kalau if you want to move forward improvement, you need a performance insole. To gantikan insole yang stabilize shoe yang kat dalam tu. Because back to the basic yang tadi saya cakap tu. Base, setiap kasut base tu memang flat. It's a flat base with keras. Kalau tidak percaya, bukakan semua kasut yang tarik keluar dia punya tarik tu, kamu pakai tengah beri tekan tu, semua kerasnya. So imagine kamu punya tapak adalah injak dalam tapak yang keras tu. And then it just put you temporary foaming saja. Ini memang temporary foaming saja. So to absorb kekerasan dengan bagi comfort, and then for some drop impact saja. Itu saja. Functioning itu saja. So if come to Curexo, scientific dia bukan saja nak bagi you comfort. Dia bukan saja nak bagi kamu nak absorb impact, tapi dia nak kamu kaki yang kamu sedia ada tu you can improve and also run and walk at the correct direction. Tadi pun saya cakap kaki leg axis ada orang different, ada orang boleh, ada orang yang knock knee. Betul. So ini akan mempengaruhi kamu berlari macam imbalance. So ini akan menolong kamu jadi balance. Yes, balance back. It's a balance back. So because dia design ni setiap color ni ada makna dia. Dia ada makna. So like just now kita touch banyak flat feet kan. So banyak flat feet dia adalah kategori ni low. Yang merah ni. So low merah ni kalau kita compare to the high one, dia punya shape memang different je. Betul. For the default dia punya shape ada different. Tapi from kamera tuan-tuan perempuan memang tak nampak lah. Nanti akan close up lah. Kita akan tunjukkan platform ni. So platform ini dia adalah design untuk yang particular foot tu untuk memakai. But they still give you the 4 major function. First, comfort. Okay, betul. Second, protection. Third, absorb the impact. Fourth, correction. So ini empat ni adalah bergabung dalam satu insole sudah. Yang commercial or conventional insole dia hanya sentuh 2 benda saja. Comfort or impact. Actually dia masa you buat assessment dekat I quite terkejut tau bila I dah try. Kenapa I low kan? But I thought I somewhere between high ataupun yang medium tau. Tapi bila I fikir balik pasal axis, then dia tunjuk I punya type adalah yang ni lah, knock knees lah kan? Knock knees. So knock knees ni dekat lutut dia bertemu, tapi dekat buku lali dia ada gap. So that's why dia akan pengaruhi kita punya progression lah. Jadi masa mula-mula aku nak ajak Ray buat content terus masa datang kedai dia, tapi dia kata jangan bro, you pakai dulu di insole, then you dah pakai baru you come back and you boleh share you punya feedback lah. Okay, so untuk I punya insole ni I dah pakai untuk 7 runs, lebih kurang 40 km lah Ray. The first time I run dengan ni, apa yang I rasa adalah dia full tau. Maknanya bila masuk dia betul-betul compliment. Dia compliment dengan I punya foot art lah. So that's why Curexo when dia buat plate arch ni, ini plate arch ni dia ada mengkaji lah. Dia memang ada research. Sebab bukan semua sukan adalah buat keras. Kalau tuan-tuan puan-puan ada yang sudah sedia ada insole yang sedia ada pakai, dia boleh cek balik, tengok benda ni tidak boleh melebihi keras sangat dengan tidak mengurang
too soft. Terlalu lembut. Tidak boleh. Dia must be somewhere in between dia, based on size spot lah. Dia dapat sweet spot. Memang sweet spot dia. So demi contoh ini Run Pro. Ini Run Pro untuk sesuai untuk berjalan kaki, running, and also for triathlon and race. Okay. So that's why dia buat flex plate ni untuk boleh flexing. Okay, dia boleh flexing sebab kita berlari kita kena must have. Betul, dia bukannya rigid punya ni lah. So yang rigid punya, okay, kita ada satu spek panggil Edge Pro. Ini Edge Pro dia agak rigid keras sikit. Why? Because ini untuk hiking dengan golf dengan ski. Kenapa? Sebab environment itu banyak soft. Banyak ada muddy, ada uneven area. Betul, so you need a stability. So bukan stability kasut. Because kasut hanya protect for the base foot saja. Betul. Tapi the most priority punya utamanya protection adalah insole dari kamu punya tapak kaki. Okay. Dan sebagainya. Lain-lain sukan memang dia ada buat dia punya functioning. Sebab dia ada kalau kau tengok sebenarnya dia ada 4 jenis dia. 4 jenis. So ada Run Pro tadi. Lepas tu untuk hiking, ski. Lepas tu ada untuk biking. Untuk bike guys. Untuk cycling. Korang-korang yang cycling pun dia ada specific type. Lepas tu lagi satu untuk ball sport. Sukan-sukan yang bola, berkaitan bola, basketball. Lepas tu including gym. Including gym including gym indoor. So dia spesifik untuk sport. Tapi basically kalau macam kita runners, kita ambil Run Pro tu nak bawa trail running pun tak ada hal tadi kan? Actually tidak hal. Tak ada hal. Dia tak hal. Sebab motion kita tu laju lah. Dia bukan kita macam hiking kita step by step kan. Tapi kita pun recommend yang hikers or trail runner yang slow tu, yang easy and slow boleh ambil Edge Pro juga. Korang boleh contact Ray dulu untuk buat assessment. Betul pun betul juga. Tapi saya pun ada satu boleh beli online. But when you beli online, kita ada satu link for you for self assessment. Ada cara self assessment. Maknanya korang pun boleh buat self assessment untuk korang punya tapak dan juga korang punya leg axis lah. So contoh adalah tadi kita pun sudah ada sebut, kalau nak measure tapak kaki punya type tu, you boleh basahkan kaki, letak dalam A4 atau surat khabar atau cardboard supaya jelas lah dia punya ni. Dia boleh jelas, boleh nampak. Secondly, leg axis macam tengok sangat senang, cari satu cermin, selfie saja. Lepas tu hantar dekat dia. Hantar kat saya atau you refer to gambaran. Dia chat tu. Korang datang kedai Ray, dia dekat apa nama tempat dia ni? Gaya Resort Home. Gaya Resort Home dekat Bukit Limau kan? Somewhere dekat Bukit Limau. Kalau macam korang datang dekat sini, dia ada pad lah. So pad tu dia macam thermochromic dia. Bila you pijak, dia akan nampak you punya type dan kita boleh compare dengan diagram ni lah. Lepas tu lagi satu dia ada extra test hari ada extra assessment for walking direction, foot direction. Sebab bila Ray buat assessment ni juga untuk aku, sebelum pakai insole dengan selepas pakai insole, walaupun kita jalan macam biasa, end up bila tengok dekat angle tu dia different. Sebab aku nak cakap pun susah. Korang test ni baru korang tahu lah. Kita jalan straight lah, jalan macam biasa sebenarnya. Tapi bila kita stop, dia punya placement of feet tu, angle tu memang different. So the angle of footing ada kaitan juga. Sebab kalau kamu boleh tengok kawan-kawan ke masa berlari atau berjalan, you tengok kawan-kawan dia kaki tu, tengok dia buka macam ni jalan ke atau macam ni ke atau berhubung dalam ke, itu adalah maksud tu kita pun assess dia punya angle. Maknanya bila kita pakai ni deh untuk certain period, dia memang akan cure lah. Improve dia akan improve. Lepas tu korang tak perlu beli banyak pun. Tak perlu. Ada satu kita boleh tukar dekat beli satu pasang for semua kasut yang sedia ada. Tak kira kasut kerja ke, kasut bersukan ke, kasut berjalan-jalan ke, satu dah cukup.
Kalau anda adalah malas, saya tidak halang. Tak beli lu. Boleh beli berapa pair lah. Semalam saya baru jumpa satu customer, dia memang malas, dia last dia beli 2 pair. Tadi you dah cerita pasal apa kita beli satu, kita boleh pakai dekat banyak-banyak kasut dan untuk jangka masa yang lama. Macam mana dengan dia punya durability? Durability this one, yes, is a 1 in a million question. Semua akan bertanya ni. Betul, apa barang pun you beli kasut ke, you beli baju ke, semua tanya durability. Okay, saya cakap tidak guna lah. Saya tunjukkan contoh. Okay. Ini 3 tahun dah. Okay. 3 tahun. Okay, 3 tahun. Ini 5 tahun. 5 tahun. Okay. Tapi 5 tahun you nampak dia atas macam dah WL kan. Tapi ke belakang sempurnanya masih sama. Masih sama, sempurna. So maksud saya nak present ni adalah insole ni memang reliability. Because compared to other insole tu, dia memang ada lifespan dia. Sebab dia pakai silikon ke atau sponge ke, itu sebab the density tu ada lifespan. Betul? Density lifespan tu lebih kurang daripada Curexo. Sebab Curexo ni dia tiada sponge. Langsung tiada. Tapi macam mana kamu dapatkan comfort tu adalah back to the science. Jerman tu dia panggil dia letak atas kaki ni. Betul. Then kaki anda sudah in the proper position. You nampak mangkuk ni, mangkuk ini tempat ni tadi, dia cover up you punya kaki heel tu. So tempat tu adalah most of the comfort adalah datang dari sana. That's why kalau kamu tidak pakai lagi yang insole biasa-biasa ni, memang tak ada mangkuk. Tengok beza dia. Ini beza dia. Ini ada mangkuk lagi. Ini tak ada. So memang itu yang saya cakap, bila macam saya pakai tu, dia memang rasa feel tau. Dekat kita punya arc tu dia feel. That's why kita dapat the comfort lah. So once you dah ada comfort dengan feel you punya foot Duracoret letak atas tapak ni, kaki anda dengan lapis tapak ni tidak akan bergerak lagi. Betul? That is where that you boleh last very long. Kita boleh cakap one joke lah. I only do you one day, one business. Do it one time is I will see you another 3 or 5 years. Tapi unless you are looking for another spot lah. Kalau nak cari yang lain lah. Kita nak menjimatkan duit tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak you sentiasa beli kasut kalau ada sakit kaki, tak pakai kebas kaki or whatever. So jangan pergi beli kasut dulu. Buat assessment. Datang jumpa saya. Mungkin ada yang pernah tempang custom insole. You cerita sikit beza dengan custom insole berbanding dengan Curex pre-fabricated sole lah. Custom insole dia hanya boleh custom, first thing first, dia custom based on foot kamu punya tapak kaki yang sedia ada sekarang, yang bermasalah sekarang. When dia scan, dia pun scan yang bermasalah punya foot yang sekarang sahaja. So then dia pun nak kamu pilih kasut. Ada kan? Kita panggil pilih kasut. Jenis kasut apa lah? Jenis kasut apa? So when dia design, when dia mock out adalah kaki yang kamu sedia sakit tu masuk yang kasut yang kamu nak buat itu saja. Nak buat custom tu lah. Yang custom itu saja. So whenever kamu nak transfer custom insole ke pergi kasut lain, tidak boleh. Tak boleh. Dia different mold lah. Dia different mold sudah. So ini adalah tidak kebaikan lah. Lepas tu lagi satu dia berat lah. Secondly dia berat. And third thing is actually dia ada correction dia. Dia ada correction sebab when dia scan yang anda tapak je lah. First stage lah. First stage. They never improve. It's the first stage there. But the thing here is, saya bukan cakap dia orang tidak bagus. Boleh, but it's not for sports. Yes. This you need to understand because we are in this channel, we are talking about sports. Especially running lah. We also make for performance. So that's why so that's why kita punya tagline natural performance insole. Natural performance. Ingat perkataan ni, natural
performance. Maknanya naturally with time dia akan improve lah. Yes. Lepas tu lagi satu ni, kalau macam I tunjuk dengan you, I punya kaki kiri dengan kanan berbeza kan, kita perlu pakai lain-lain ke sama? You cerita macam apa you cerita kat I hari tu? Actually sama. Tidak perlu tukar. Kalau tak perlu sebelah lain kan? Tidak perlu. Let's say sebelah low arch, sebelah flat feet. Tapi backup to result mesti mau pakai AC. Tidak perlu. Tak perlu. Kita take the low arch tu, yang the most better punya itu. The better one, supaya better one dia boleh drive di other side. Ada pengguna pun cakap, saya pakai low. Kalau saya sudah improve, dia ada question. Saya nak tukar pergi medium ke high ke tak? Tidak perlu. Tidak perlu sampai insole ni berkoyak. Tidak perlu. Kenapa? Sebab when you sudah improve, insole ni dia akan mold out yang correction punya kaki. So yang correction tu ini tapak pun sudah ikut berkorek sudah. So you actually tidak perlu bertukar ke lain tu until dia rosak, berkoyak, TMW dah. Macam contoh macam ni. Kalau nak tukar boleh tukar lah. Boleh tukar. Tapi when you tukar, you kena datang lagi untuk buat assessment lah. Kan kita boleh tengok berapa improvement tuan-tuan puan-puan. Okay. So I think kita dah panjang lebar cerita pasal I rasa memang betul-betul deep dive lah ni kan. Apa pasal pronation, pasal axis, pasal performance. Kita berbalik kepada question yang sangat besar tadi lah yang ramai tanya kan. Kalau training shoes selalu kita ada this is a stability shoe for training, for daily training kan. Tapi untuk racing dia tak ada racing specific punya stability shoes. Flat feet runner, apa carbon plated shoe yang sesuai untuk dia orang? Still kita kena balik ke basic. Walaupun orang yang sudah ada flat feet tapi mau pakai carbon shoe, racing shoes ke apa ke, kita still kena balik ke first basic dulu. Kena tahu kamu punya kaki punya format dulu. Back to the assessment. When go for treatment. Kalau perlu lah. Kalau perlu kena treatment. Kalau tidak perlu treatment, kena buat exercise and practice proper technique, running technique dulu. Kalau teknik dengan teknik and practice sudah betul, baru cadangkan beli masuk carbon, then masukkan insole yang bersesuaian ke dalam carbon shoe tu. End of the day, carbon shoe dengan racing shoe is majority for neutral kaki saja. Betul. Kenapa dia mau neutral kaki? Because racing shoe, carbon shoe, they assume you are a athlete yang sudah fit lah. Sudah fit and running technique yang betul lah. Yes. So racing shoe dia tidak akan membetulkan kamu running technique. Dia cuma assist saja. Tapi kamu sendiri kena ada running technique betul dulu. Training pun betul dulu. Then baru masuk sekali dengan insole yang bersesuaian. Then korang boleh pakai kasut yang korang nak lah. Racing lah. So cara ni kena improve, getting better, then boleh pakai kasut apa-apa. Okay. So tu adalah jawapan daripada specialist lah. So Ray, last kali sebelum kita conclude ni session, kalau runners dekat luar sana yang nak beli the Curad sole ni, macam mana, sama ada boleh beli online dekat mana, kalau nak datang jumpa dekat mana, then you kongsi sikit. Okay, setakat ni kalau nak beli kita online pun ada. Kalau saya punya website, nanti saya akan bagi description. The link, I'll give you the link. And Shopee pun ada, is under our dealer punya. Pun sama pun ada. Dalam link bawah tu semua ada. Saya bagi link untuk for assessment, self assessment link. Saya akan bagi sekali. Kalau korang lagi
tidak selesa atau tidak confident, datang jumpa saya straight. Direct datang. Datang jumpa straight. Kalau tinggal Klang Valley atau Southern sikit, Seremban ke atau Northern sikit, boleh datang lah. Kalau jauh sangat lah, let's say Northern, Kedah, Pening ke Bukit Mentajam ke, boleh pergi kita punya HQ. HQ ada dekat Bukit Mentajam. Nanti saya pun bagi, kita pun ada, sana pun boleh buat assessment. Kalau tapi di Johor dengan Melaka sekarang ni belum ada. Belum ada lah. Belum ada, tapi kita boleh buat WhatsApp for assessment dulu. Nanti kita tinggal kontak anda boleh WhatsApp saya boleh ajar kamu macam mana buat self assessment. Setakat ni tidak bermasalah. Saya buat outstation punya assessment tiada buat bermasalah. Semua boleh dapat yang betul. And then kalau anda nak datang expo, kita akan datang, kita akan dekat expo KL City Half Marathon. KL City Half Marathon. Berapa bulan ni? 6 hingga 9 Mac. Dekat Decathlon PJ. Decathlon PJ kan. Kota Lijaya. Mac, korang boleh datang. You pun ada kat sana lah. Ya, saya pun ada kat sana. Dekat sana, you boleh terus tanya apa benda nak tanya semua. Dan produk pun you akan bawa sini lah. Produk dengan demo semua ada dekat sana. Very nice guys, very nice. Harga dia ni? Okay, harga dia ada harga pasaran ada 398. Okay, 398. Kalau you come direct to us or you buy for online direct to us, kita akan bagi 338. 338. So apa boleh guna dekat apa-apa kasut? Ya, tak ada apa-apa kasut. So remember guys, 338 memang berbaloi. Sebab 5 tahun. Betul. Sebab kasut dalam 5 tahun anda sudah sudah tukar 10 pasangan. Sekarang berapa harga sudah kasut tu? Tapi ini 338 5 tahun. Lepas tu lagi satu ni. Lagi begitu dekat I. Kalau macam 338 kau pakai kat mana-mana kasut, tapi kalau kau ada kasut yang lama yang kau tak buang lagi, yang makan tak balance tu, yang dia punya wear marks dia macam ni kan, belah kanan makan lebih, sini banyak lagi, masih boleh pakai. Korang boleh pakai bila korang dapat insole yang betul lah. So bila korang betulkan korang punya axis, dia akan makan balance. So korang boleh guna dekat the other side lah. Sebenarnya still boleh digunakan lah. Kasut lama jangan buang lah. Kasut lama jangan buang guys. Lagi satu guys, kalau macam Ray ni, dia bukan setakat bawa QRX ni je. Kalau macam korang ada jam Garmin yang bermasalah dan out of warranty already, korang nak repair pun kau boleh hantar kat dia. Aku punya Garmin itu dah rosak dah. Aku bawa dekat dia, dia betulkan dan aku dah jual dah selamat dah. Lepas tu you punya running clinic ni, you ada buat running clinic dalam near future? Ada. Coming soon. Saya akan post dekat saya Instagram dengan Facebook. So kalau nak masuk, you boleh contact direct you lah. Boleh. So korang add really dekat IG, dan korang boleh dapat info-info yang berkaitan lah. Sama ada untuk products ataupun training, running teknik. Tapi kalau macam katalah ada company ke nak ambil you untuk buat running coaching punya kelas, boleh tak? Boleh. Pun boleh guys. Kalau macam ada company korang kan nak ambil, korang boleh contact Ray lah direct. So Ray, last word untuk kita punya runner dekat luar sana lah. Saya still encourage, sila kalau ada apa masalah berlari, sila jangan jangan baca terlalu banyak forum ke atau tengok YouTube banyak, sebab itu hanya references saja. Reference dia memang for reference saja. At the end of the day, you kena tahu apa maklumat yang you dapatkan tu. Itu maklumat sahaja. Tapi kalau berlari ada kaki ada bermasalah, sila pergi berjumpa profesional, specialist. Itu penting guys. Jumpa physio, atau kalau serius pergi jumpa doktor. Kalau tak serius tak apa, terus boleh jumpa saya. Kita as a insole specialist, kita assessment based on science. Kita bukan jual as assessment, bukan jual as commercial. Betul. Kita jual as in as a scientific. So that is how kita punya produk boleh dijual dengan maklumat yang betul. Maklumat yang betul lah. Dan
ingat tadi neutral performance solution Neutral performance, natural performance. Performance. Natural performance dia bukan force korang untuk korang strike dengan betul lah. Dia naturally. Jadi kalau ada apa-apa masalah, korang boleh contact Ray direct ataupun korang boleh komen dekat bawah, nanti sama ada aku ataupun minta Ray jawabkan lah. Kalau soalan tu complicated. Boleh. Tidak masalah. Tak ada masalah. Tinggalkan komen atau mau tinggalkan WhatsApp. Malu boleh terus. Boleh nak DM kat IG ke pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Just bagi tahu jangan malu. So aku harap perkongsian kali ni bermanfaat untuk korang, dan kalau korang rasa ada set-set sosial sekeliling korang yang ada masalah ni, persoalan yang sama, pun boleh kongsikan video ni lah. Okay. And terima kasih dekat korang semua yang tonton video ni daripada awal sampai ke saat ni. Saya rasa memang panjang gila video ni. Tapi video informatif, orang akan tengok Yup, that's all about it. That's all about it Kalau ada, kita akan buat video yang berikutnya. Nanti saya nak ajak you buat video dekat trail lah Ray, satu hari nanti. Boleh. Kita masuk trail mana-mana kita buat satu for runner, apalah tekniknya lah. Itulah basic kan. Nanti aku akan discuss dengan Ray untuk video berikutnya. Okay. So korang semua jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys untuk video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk korang semua yang sudi menonton video ni. And korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye bye.